Apa khabar semua? Harap semuanya diberikan keselamatan, kesihatan, kesejahteraan yang terbaik. Baik, hari ini kita nak berkongsi tentang satu tajuk yang agak biasa, iaitu pembahayaan fizikal. Kita tahu di dalam konteks keselamatan dan kesihatan pekerjaan ada 5 jenis hazard. Kita ada pembahayaan fizikal atau hazard fizikal, kita ada chemical, hazard kimia, hazard biologi, hazard ergonomik dan juga hazard psikososial. Jadi hari ini saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan iaitu hazard fizikal. Bagaimana kita nak mendefinisikan sebagai hazard fizikal ini? Hazard fizikal ini sebenarnya ialah risiko pembahayaan yang mana ianya dilihat nyata dan berpotensi memberi kesan kepada kecederaan dan kesihatan manusia secara in situ, secara serta-merta. Dan ianya boleh diukur secara saintifik, dan kalau mengikut kajian-kajian terdahulu, hazard fizikal ini sudah banyak dibangunkan satu garis panduan ataupun SOP-SOP yang berkaitan dengannya. Apa contoh-contoh hazard fizikal yang ada di tempat kerja kita? Baik, yang pertama, kita ada physical ataupun kita ada hazard mechanical, iaitu yang terdiri daripada peralatan, mesin, jentera yang mana ianya juga berpotensi memudaratkan atau menyebabkan kemalangan di tempat kerja. Selain daripada itu, kita juga ada hazard jalan raya, juga melibatkan kenderaan. Ini bagi mereka yang pergi balik atau ulang-alik bekerja atau melaksanakan aktiviti kerja mereka dengan menggunakan kenderaan pengangkutan, yang menggunakan ke jalan raya dan sebagainya. Jadi apabila terlibat dalam kemalangan jalan raya ini juga dikategorikan sebagai hazard fizikal. Selain daripada itu, kita ada suhu persekitaran tempat kerja, suhu dalaman, suhu luaran. Biasa suhu luaran kita lebih terdedah kepada suhu kepanasan, hypoglycemia, dan kita juga ada suhu dalaman, iaitu suhu kesejukan, hypoglycemia tadi yang saya maksudkan. Kita ada hyperglycemia. Ini yang menyebabkan suhu kepanasan melampau. Selain daripada itu, kita juga ada aspek pencahayaan. Pembahayaan pencahayaan di tempat kerja. Yang ini mungkin ramai di antara kita yang sudah terlepas pandang. Tidak mengikut garis panduan keselamatan kesihatan pekerjaan yang berkaitan dengan pencahayaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan pada tahun 2018. Cuba tuan-tuan dan puan-puan cek pencahayaan tempat kerja anda. Adakah ianya terlalu gelap, terlalu malap ataupun terlalu terang untuk sesuatu aktiviti. Yang seterusnya kita ada bunyi bising. Bunyi bising ini juga termasuk dalam hazard fizikal. Kita ada high frequency, low frequency, continuous sound, kita ada impulse noise, intermittent noise, background noise dan pelbagai jenis noise. Ini juga perlu diberi perhatian. Jadi pekerja-pekerja, mereka-mereka yang terlibat dalam bidang keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ini perlu mengambil maklum tentang hazard fizikal ini. Kita ada getaran, upper body vibration, whole body vibration. Kita ada tenaga elektrik, litar pintas, litar elektrik yang tidak diselenggara dengan baik. Kita ada juga isu-isu radiasi, ionizing and non-ionizing, gelombang elektromagnet, ELF, extremely low frequency magnetic field. Kita ada HF, high frequency, dan juga kita ada RF, radio frequency electromagnetic field. Ini juga banyak memberi kesan kepada kesihatan dan tidak dapat juga dielak kerja-kerja yang melibatkan tekanan, pressure, iaitu mereka yang bekerja di higher altitude dan juga underwater ataupun underwater pressure. Yang ini mereka-mereka yang terlibat dalam aktiviti menyelam dan sebagainya. Pressure juga memainkan peranan sebagai hazard fizikal ataupun pembahayaan fizikal. Jadi, saya nak kongsikan di sini ada 4 cara bagaimana untuk kita mengawal ataupun memantau hazard fizikal ini. Yang pertama, pemantauan pemeriksaan tempat kerja perlu dilakukan secara berkala. Itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan SOP, prosedur standard kerja bagi setiap operasi kerja yang berisiko ini.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ianya harus melaksanakan aktiviti penilaian risiko seperti permit to work. Sebelum sesuatu aktiviti kerja itu dilakukan atau dilaksanakan. Dan sudah tentu, aktiviti-aktiviti PNP, pemeriksaan dan penyelenggaraan secara berkala dan secara proaktif perlu dilaksanakan oleh organisasi bagi memantau pembahayan hazard fizikal ini. Baik, saya rasa cukup dulu untuk kali ini. InsyaAllah nanti kita sambung pula dengan pembahayan kimia di sesi akan datang. Baik, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalam.